Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sound check, sound check. Apa khabar semua? Sihat ke? Semua dah masuk dalam kelas ke? Kita check dulu. Sihat Alhamdulillah ya. Abang Benedict. Seperti biasa, 5 minit sebelum kita kickstart, kita nak make sure semua masuk dulu. Hai, belum ada apa-apa lagi dah angkat tangan. Abang Fairul Izzat, ada soalan ke? Belum start lagi dah raise your head, dah raise tangan dah ni. Hai guys, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menyertai. Sebelum kita mulakan, okey, pastikan anda boleh menonton saya punya wajah. Okey, pastikan anda boleh mendengar suara saya. Suara saya dengar ke tidak? Kalau anda boleh dengar suara saya, boleh tak saya nak minta komen satu? Kalau boleh dengar suara kita, boleh tak komen satu? So kita nak pastikan kita punya flow sepanjang 1 jam webinar kita ni berjalan dengan baik. Tak ada yang ketinggalan, tiada yang kedengaran. So, alright, Hakimi kata 1, Abang Benedict kata 1, Kak Noziana kata 1. Siapa ni? Harrison kata 1. So, maknanya di kalangan yang menonton kita punya webinar pada hari ni, kalau anda tidak mendengar, kalau tak dengar suara saya, bermaksud masalah audio tu bukan datang daripada saya. Please check siapa yang menggunakan handphone, pastikan anda klik di sebelah atas kanan. Okay, di sebelah atas kanan, pastikan anda activatekan audio. Okay, activatekan audio anda. Okay, macam mana semua hari ni? Sihat ya? Di kawasan saya sedang hujan lebat. Macam mana di kawasan anda? Boleh tak komen nama bandar dan juga situasi. Tulis tu, katakanlah Melaka hujan lebat, Negeri Sembilan cerah dan sebagainya. Kita borak-borak dulu sebelum kita start macam biasa. Kita bagi semua masuk dulu, ramai-ramai. Kita tak nak nanti bila kita start ada yang ketinggalan dalam kita punya webinar pada kali ini. Muka Sarawak baru habis hujan, Sibu mendung, dua-dua daripada Sarawak ni. Tak ada daripada Lembah Kelang ke? Kita mana wakil daripada Lembah Kelang? Tak ada ya? Miri hujan, Sungai Besi hujan lebat. Ya, kalau Sungai Besi bermaksud dekat dengan saya lah. Okey, kalau Sungai Besi bermaksud berhampiran dengan saya. KL Kiping baru hujan lebat. Kita berada di kawasan Lembah Kelang. Sekarang ni tengah hujan lebat dan inilah merupakan cuaca yang terkini sepanjang minggu ini buat pengetahuan. So diharapkan kita punya cuaca tak terlalu lebat sebab kita sedia maklum kalau takut hujan terlalu lebat menyebabkan banjir kilat dan sebagainya. So dekat kawasan saya ni dah ada beberapa kawasan-kawasan yang dah terlibat dengan banjir pada minggu ini. So kita doa-doakan cuaca balance sebagaimana kita lihat kepada chart pada hari ini. Okey. So seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya webinar pada hari ini, saya pastikan pastikan anda jujur dengan diri anda dulu. Okay. Kenapa saya kata jujur dengan diri anda dulu? Pastikan anda stop trade terlebih dahulu. Market bergerak 24 jam selama 5 hari dan anda perlu stop selama 1 jam sahaja pada malam ini untuk anda beri fokus kepada apa pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, boleh saya tahu di kalangan yang hadir pada hari ini, siapa yang pertama kali hadir dalam webinar saya? Boleh komen satu tak? Siapa yang hari ni first day join saya punya webinar? Kita dah berlangsung beberapa episod sebelum ni. Okey, Noziana, baik. Bakimi, lain-lain semua dah datang sebelum ni lah. Okey. So, beberapa minggu ni kita masih lagi berada dalam fokus asas dalam trading. Tapi tidak terlalu asas. Okey, tidaklah terlalu asas. Cumanya dalam asas itu kita pergi lebih detail. Kita sebut SNR, tapi sebenarnya dalam SNR tu ada pelbagai cerita yang kita boleh ceritakan. Kita sebut pasal supply dan demand. Tapi dalam supply dan demand itu, kita ada pelbagai cerita dalaman ataupun details yang perlu kita tahu dalam supply dan demand. Kita perlu faham fundamental dalam pasaran. So, secara rawak kita tahu fundamental adalah news dan sebagainya, tapi macam mana kita nak mengenali news dan sebagainya. So,
siapa yang menyertai kelas kita pada minggu-minggu ini, dia tahu bahawa kelas saya memang kita baru masih lagi stuck dekat basic. Tapi insyaAllah dalam basic kita ni kita menceritakan lebih detail supaya di masa akan datang, saya tak tahu, mungkin anda tak pergi kepada satu kelas saya ni saja. Mungkin anda terlibat dengan kelas-kelas daripada cikgu-cikgu yang lain. Saya tak tahu. Tapi yang pentingnya, insyaAllah dengan asas yang saya berikan, dengan detail yang saya berikan dalam setiap topik asas yang saya ceritakan, anda boleh guna pakai dekat semua levels of teknik yang ada dekat Malaysia. Okay, 21 orang baru. Minggu lepas kita jejak sampai 50 orang. Minggu ni baru 21. Okay, so malam ni sebelum kita mulakan, so first kali saya nak buat pengumuman ada reward istimewa. Okay, ada reward istimewa untuk sesiapa yang follow Telegram kita. Okay, so korang boleh tengok dekat bahagian bawah. Mana saya nak tunjuk ni? Bahagian bawah sini. Sini. Okay, follow Telegram kita, pergi cari ataupun korang boleh scan promo code. Korang boleh scan promo code dekat atas ni, sebab daripada new subscriber yang join dalam Telegram kita, saya nak bagi something yang special. Agak-agak apa? Seriously, benda ni something yang sangat special. Bukan seperti yang anda dapat sebelum ni. Tapi saya nak bagi 3 orang sahaja. Okay, so korang follow Telegram kita dan saya akan pilih satu nama new subscriber yang join Telegram kita untuk dapat reward kita. Agak-agak apa? Rasa-rasanya apa yang saya nak bagi? Saya bagi clue. Saya bagi clue. This thing sangat useful untuk korang as a trader. Dia sangat berguna dan korang akan saya rasa majority kalau dapat benda ni adalah benda yang pertama korang pernah dapat dalam sesi pembelajaran trading korang. Agak-agak apa saya nak bagi? Cuba komen. Tapi yang pasti bukan t-shirt. Yang pasti bukan t-shirt. Bukan t-shirt kita nak bagi. Kita nak bagi something else yang lain. Modal trade. Bukan. Saya mengesahkan modal trade. Tak. Notepad. Tidak. Come on. Come on, trader-trader. Agresif lagi. Agresif lagi. Apa lagi agak-agak kita nak bagi? Cuba korang fikir sejenak. Benda ni korang tak pernah dapat. Tapi dia sangat useful dan sangat berguna untuk korang gunakan setiap hari dalam trade. Indikator. Hampir. Hampir tepat. Hampir tepat. Trader, boy. Beratnya. Tumbler biasa abang. Tumbler tak ada guna bang. Tumbler tiada guna untuk trading. Boleh lah kalau kata tengah floating tu kan, kita tengah stress, kita gunakan tumbler tu untuk isi air sejuk, nak pastikan air sentiasa sejuk. Okay. Trading Journal Expert Advisor. Alright. So hari ni saya nak bagi 3 orang saja. Ingat, syarat dia very simple. Hari ni kita nak bagi 2 reward kepada siapa yang join webinar kita pada hari ni. Reward yang pertama datang daripada personal saya sendiri. Okay, saya nak pilih 3 orang saja. Cara dia macam mana? Cara dia korang hanya perlu join Telegram Everything Trading Malaysia. Okay, korang boleh search Everything Trading Malaysia ataupun korang boleh scan terus. Okay, korang boleh scan terus ataupun saya share dekat dalam live ni lah. Sekejap saya share dekat dalam komen. Sekejap untuk memudahkan korang nak follow. Telegram. Mana Zoom ni? Okay. Sekejap. Sebentar. Okay, nampak tak link tu? Nampak tak link tu? Okay, korang hanya perlu klik dan join Telegram kita. Saya akan pilih 3 orang pemenang. Okay, daripada saya sendiri, saya akan pilih 3 orang pemenang. Dan saya akan hubungi secara personal melalui Telegram personal saya. Okay, siapa yang terpilih, insya-Allah benda ni saya boleh katakan sangat-sangat berguna untuk anda punya kegunaan trading. Sekejap Dah join ke? Siapa yang dah join komen 1? Siapa yang dah join komen 1? 2 lah, 2. Siapa yang dah join komen 2? Cepat. Siapa yang dah join komen 2? Okay, lepas tu saya reveal apa yang kita nak bagi. Okay, thank you. Okay, so no matter awak punya Telegram nama apa, tak kisah pun, saya akan pilih. Kalau kata saya personal DM kepada korang, itu bermakna korang terpilih untuk bawa benda ni. So, dah ready? Dah ready So, benda yang saya nak bagi itu adalah okay, saya nak bagi journal
trading. Okay, saya nak bagi journal trading. Saya tak boleh nak tunjuk, saya tak tahu korang nampak ke tidak. Okay, so dekat sini korang boleh nampak, korang boleh letak tarikh, korang boleh letak entry signal korang apa. Okay, korang boleh tengok exit signal korang berapa, korang masuk long ke, short ke, TP korang berapa, stop loss korang berapa, risk reward korang berapa, dan profit and loss korang berapa. So, buku ini korang boleh gunakan untuk korang catatkan. Okay, korang catatkan every single planning korang dalam trading. Okay, korang boleh trade dekat sini, check dekat sini, plan dengan news. Korang boleh state dekat sini. Okay, korang boleh nampak kat sini kan, plans. And then apa news yang ada hari tu korang boleh catatkan dekat sini dan korang boleh monitor apa perjalanan trading korang. Berapa ramai yang ada buku journal ni? Saya boleh guarantee tak ada seorang pun ada. Betul tak? Saya rasa guarantee seorang pun tak ada benda ni. Setuju tak? Ataupun ada yang ada? Ataupun ada yang ada. Mungkin korang buat dalam bentuk Excel ke, korang buat dalam bentuk buku personal ke? Tak ada Tak ada. Right. So buku ni memang very specific. Okay, buku ni memang very specific untuk ni. Dan korang boleh nampak kat sini, trading journal. Okay, ini adalah buku trading journal. Sebab basic dalam trading adalah korang perlu ada satu trading journal, yang mana dekat sini korang kena rancang. Dekat sinilah korang monitor dan korang tengok apa hasil trade korang selama ini. Adakah korang lebih kepada merancang ataupun lebih kepada gambling. Saya akan pilih 3 orang saja. Ada lagi tak yang belum join? Ada lagi tak yang belum join? Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk, please take note. Okay, cara untuk dapatkan buku ini simple saja. Korang hanya perlu pergi kepada subscribe ataupun follow Telegram kita dan boleh tekan link yang saya bagi dekat ruangan komen. Okay, boleh tekan dekat link ruangan komen. Kemudian saya akan pilih 3 nama yang terpilih secara personal melalui Telegram personal saya. Okay, siapa yang saya panggil tu, insyaAllah korang akan terpilih. Bang, Bob ada tak buku trading ni? Bob tak ada, kita tak nak komen pasal dia. Alright. Baru nak download Telegram. Cepat gak? Cepat. Masih lagi sempat. Okay. Thank you so much pada yang support. So, apa yang saya nak beritahu dalam Telegram tersebut, kita akan banyak sharing. Okay, korang boleh scroll ke atas. Saya lebih banyak sharing pasal info-info fundamental tentang saham-saham yang ada dekat Malaysia. Dan juga saya ada share sedikit sebanyak. Kita cuba buat lain daripada lain lah. Sebab ada setengah Telegram korang akan nampak dia akan more kepada bagi signal dan sebagainya. Tapi saya lebih suka kepada train korang supaya korang independent. Okay, saya lebih suka pada bila korang trade sampai satu tahap korang independent. Korang not depending on signal. Sampai bila nak trade based on signal ni? Sampai bila? Okay? Tak dapat free, boleh beli tak? Kita tak jual. Malangnya kita tak ada jual benda ni. So, kita bagi 3 saja. Kita bagi saja. Dan juga, siapa yang, okay, macam biasa, siapa yang menyertai webinar kita, di penghujung webinar kita, kita akan berikan 15 hadiah untuk 15 orang pemenang pada malam ini. Siapa yang join kelas webinar saya pada sebelum ni, mesti dia tahu punya. Okay, seperti biasa, kita akan ada soalan-soalan. Kita campurlah apa yang kita belajar pada hari ni dengan soalan-soalan yang unik untuk korang jawab pada penghujung webinar kita. Okay, so webinar kita berlangsung selama 1 jam saja. Fokus kepada anda punya kelas pada hari ini. Kelas kita berlangsung secara santai. Sekiranya ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Drop sahaja soalan korang di ruangan komen. Okay, insyaAllah kalau saya akan baca, saya akan cuba explain sampai faham. Ready Kalau ready, komen 3. Kalau dah ready, kalau saya dah boleh start kita punya kelas pada malam ini, korang komen 3. Let's go. Okay, thank you so much. Korang memang apa kita panggil? Apa kita panggil tu? Lupakan dah. Korang memang sempoi lah. Saya tak nak terlalu formal sangat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jom kita pergi kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. So, hari ini kita nak pergi kepada apa? Kita nak pergi kepada topik yang kita panggil sebagai Advanced SNR ataupun Support dan Resistance.
Okay, siapa yang rasa boring, jangan keluar dulu. Okay, siapa yang rasa boring, jangan keluar dulu. Sebab insyaAllah dalam kita punya kelas kali ni, macam biasa, siapa yang pernah join kelas saya suka cerita lebih detail, lebih dalam. Supaya korang faham apa itu yang ada dekat dalam kita punya. Okay. Alright. So, minggu lepas kita ada belajar pasal pattern, candlestick pattern. Hari ni kita nak pergi kepada advanced support dan resistance. Okay, semua sedia maklum, bila kita cerita support dan resistance, kita lukis, kita belajar, nampak mudah. Betul? Kita lukis nampak simple je. Okay, contoh kita lukis satu pergerakan bullish. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, tandakan dekat mana support, dekat mana resistance. Oh, mudah je cikgu. Support dekat sini. Dan resistance ada dekat, resistance ada dekat sini. So, dalam bahasa lain, support adalah lantai. Tulisan saya okey Saya buat tulisan warna merah semua okey ke? Ke nak saya buat tulisan warna putih? Asalnya saya buat tulisan warna putih asalnya. Last time. Support sama dengan lantai. Dan resistance sama dengan shilling. Sekejap, saya rasa saya tukar warna putih lah Kenapa tak tukar ni? Merah apa okey? Okey, merah ke putih? Saya rasa putih lagi nampak Saya rasa putih lagi nampak. Alright, jom. Now, so secara teknikal dia support adalah lantai, resistance adalah shilling. So yang jadi persoalan sekarang ni bila kita refer kepada chart yang sebenar, kita tak jumpa macam ni. Okay, kita jumpa ambil kau. Macam ni. Okay, betul tak? Dekat reality chart kita akan jumpa keadaan chart yang sebegini. So dekat mana support kita, dekat mana resistance kita, macam mana kita nak tanda, macam mana kita nak overcome apa yang kita panggil sebagai FOMO. FOMO pula. FOMO. Okay, takut nak entry. Kita dah nampak, ini dah breakout ni. Okay, ini kita dah nampak macam dah breakout. Sepatutnya candle akan naik atas sekali, turun ke bawah. So macam mana kita nak identify, itulah topik kelas kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan doakan saya deliver dengan baik, topik pembelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan siapa yang baru sahaja mengenali dalam industri trading, korang boleh tangkap apa yang kita cuba sampaikan pada malam ini. Baik, tapi sebelum saya nak cerita pasal apa itu support dan resistance, saya nak back to topic. Saya nak pergi sedikit kepada back to topic, apa itu candlestick. Saya nak korang faham apa itu candlestick dan time frame. Candlestick, sekejap candlestick dan juga time frame. Ini saya dah ajar pada kelas yang pertama hari tu, tapi kita recap balik. Time frame merujuk kepada masa dan ketika. Candlestick menunjukkan yang korang nampak depan ni lah. So time frame ada banyak time frame, ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, weekly dan sebagainya. Candlestick pula dia ada beberapa pattern candle. Bukan beberapa pattern candle, dia ada beberapa bentuk chart. Satunya candlestick, kita ada line. Kalau saya check kat sini, korang boleh nampak lah. Hollow candle, volume candle, line with marker, step line, area, baseline dan sebagainya. So kita nak ambil mana? So common dalam trading, kebiasaannya dekat Malaysia kita akan gunakan candlestick, dan satu lagi kita gunakan apa dia? Malam ni saya nak ajar korang menggunakan line. Macam ni kita nak gunakan line. So sedikit recap pasal candlestick. Apa yang kita nak faham pasal candlestick ni? Candlestick ni terbahagi kepada dua. Satu kita panggil sebagai body, dan satu lagi kita panggil sebagai apa? Satu kita panggil sebagai body, dan satu lagi kita panggil sebagai shadow. So body merujuk kepada apa? Body merujuk kepada harga terakhir yang ditutup pada masa-masa tertentu. Contohnya, kita pergi kepada time frame M5. Cukup sahaja 5 minit, candle akan close, kemudian dia akan buka candle baru. Dia buka candle baru. So dia close dekat mana? Itulah body yang kita panggil. Shadow apa pula? Shadow adalah satu paras harga yang pernah dicapai oleh suatu masa tu. Kalau M5 tu, body dia tutup dekat, katakanlah dekat price, contoh 1995. Shadow terlajak. Shadow terlajak dia pergi sampai 2000 contohnya.
So bila orang tanya harga shadow berapa? 2000, harga body close berapa? 1995. Okay, ini pemahaman basic untuk dalam candlestick. Now, kita nak kita dah faham candlestick, kita nak pergi sedikit kepada time frame. So kita perlu tahu time frame candlestick akan merujuk kepada time frame. So for example, katakanlah lukisan chart saya tengah buat sekarang ni. Okay, ini merupakan time frame H1. Okay. So dekat time frame M1 ada berapa candlestick? Jom kita test dulu. H1 kita ada satu candle. So dekat M1 kita ada berapa candle? Alright. So M1 kita ada 60 candle. Okay, bahagikan. M5 kita ada berapa? M5 kita ada 12. Baik, jom kita pergi kepada chart sebenar sekejap. Okay, sekejap ini Euro USD Nanti kita pergi balik Okay, let's suppose katakanlah kita pergi kepada mata wang, kita pergi kepada GBP USD lah. Okay, so sekarang ni katakanlah saya tandakan dekat sini, dekat candle yang hujung ni. Okay, kita tandakan candle yang paling hujung ni. So candle ini merujuk, dia belum close lagi Dia belum close lagi sebab saya tak pasti, sebab dia kena tengok juga time dia buka pukul berapa, time dia tutup pukul berapa. Tapi yang pastinya ini candle 1 hour. So kita tengok dekat time frame M1, apa yang kita akan nampak? Bahagian yang kita marking untuk satu candle tu, korang boleh nampak ada 60 candle dekat dalam satu zone yang saya marking. Dalam satu candle yang saya marking. Okay, kalau tak percaya korang kira lah satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira sampai sampailah korang dapat ada 60 candle. Okay, so same goes juga kalau kita pergi kepada M5. Korang boleh nampak ratio dia akan jadi lebih kecil sikit. Kalau tadi kita nampak 60 candle, dekat M5 kita akan nampak ada 12 candle. Okay, so ini basic yang korang kena faham. Now, saya nak pergi kepada soalan. Kalau saya terlalu laju, minta stop saya cakap, mama, stop sikit. Laju sangat ni. Asal speed sangat ni. Tahan saya je. Sebab saya kau cakap memang laju kadang-kadang. Tadi saya ambil Euro USD mana ya? Tak apa, abaikan. Okay, now. Let's suppose saya lukiskan semula satu candle dekat time frame H1. Okay. Katakan saya lukis satu lagi candle dekat time frame H1. Sekali lagi, ini merupakan time frame H1. Soalan saya, adakah shadow ini ada candle dekat time frame kecil? Atau adakah candle hanya ada dekat body sahaja? Ada, 1, 2, 3. Ada lagi? Mesti ada Ada candle. Okay, berapa ramai kat sini yang trade gold? Berapa ramai dekat sini trade gold? XAU USD. Semua. Semua trade gold Index, mantap. Okay, kita assume lah semua trade gold Okay, baik. So, kesilapan. Sedikit kesilapan daripada trader yang bila terjun dalam industri trading ni, okay, dia tak memahami konsep asas dalam candlestick ni dulu adalah bila dia ingat shadow ini tiada value. Shadow tak ada value. Apa maksud saya kata shadow tak ada value? Apa maksud bila saya kata shadow tak ada value? Contohnya, katakanlah, okay, katakanlah saya tandakan chart dekat sini. Okay, saya tengah cerita dekat sini Saya tengah cerita dekat sini. Candle warna hijau yang ada shadow ni. Now, soalan saya, kalau korang trade, okay, korang komen 1 ataupun 2 Korang komen 1 ataupun 2. Kalau korang trade, korang sedang cari SNR. Korang akan tanda dekat sini 1. Siapa yang tanda sini komen 1. Ataupun korang tanda dekat sini.
Komen 2. Satu. Wah, ni tak ada yang tiru jawapan ni Tak ada yang tiru jawapan Confirm So harap-harap tadi yang tiru jawapan. Oh, dia tengok atas satu. Wah, dia pun satu. Macam kat sekolah lah. Dah besar nak jadi apa? Cikgu. Awak cikgu. Sebab apa? Tiru jawapan orang depan. So hopefully korang jujur dengan jawapan korang. Tak ada masalah pun. Kalau korang kata korang jawab soalan, jawab dua. Bukan kata saya nak kata salah ke tidak. Okay? Bukan saya kata salah ataupun tidak. Tapi apa yang jawapan yang saya boleh katakan, kedua-duanya boleh digunakan. Okay? Kedua-duanya boleh digunakan. Sebab body pun ada candle. Body pun ada candle. Shadow pun ada value dia juga. Clear? Sampai situ clear Baik. So, method saya membuat penandaan candlestick. Okay? Method saya membuat penandaan candlestick adalah saya menandakan dua kawasan. Let's suppose katakanlah kita jumpa shooting star. Shooting star ke? Saya nama candle ni tak ingat sangat. Tapi bentuk saya tahu lah. Katakanlah saya lukis satu keadaan kat sini. Ni sebenarnya agak sedikit advance. So harap-harap boleh catch up lah. Katakanlah saya lukis satu shadow dekat sini. Saya lukis satu shadow dekat sini. Ni shadow. Alamak, bengkok sikit shadow dia. Shadow kena pijak. Okay. Let's suppose katakanlah ada satu keadaan macam ni. Keadaan daripada bullish. Kemudian dia buat shooting star. Kalau tak silap saya nama dia shooting star. Kemudian dia buat reversal. Dia turun ke bawah daripada trend bullish. Dia bertukar kepada bearish. So macam mana saya membuat penandaan? Okay. Kebiasaannya saya akan membuat penandaan zone 1 dan zone 2. Okay. Saya panggil sebagai zone 1 dan zone 2. Apa maksud zone 1, zone 2 ni? Zone 1. Okay, katakanlah saya lukis satu chart. Okay, ni dah turun Saya sambung Dia turun. Dia naik atas. So, dekat mana saya nak tunggu? Katakanlah candle naik ke atas mula. Jadi, kita nak cari peluang untuk sell. Jadi, saya akan membuat dua penandaan. Penandaan pertama, saya akan tandakan di body. Okay, dan satu lagi penandaan saya akan buat di sini. Okay, kita abaikan ni jap. Okay, ini zone 1. Zone 1 yang bawah tadi, body. Okay, zone 2 adalah shadow to shadow. Last close body dengan shadow. So, ini teknik saya membuat penandaan. So, andai kata, apa maksudnya dekat sini? Let's suppose katakanlah dekat sini price pun naik atas. Tapi dia tak buat rejection. Dia reject sikit je. Kemudian dia naik atas. So dekat mana zone terakhir saya? Zone terakhir saya berada dekat sini. So dekat sini saya akan tunggu sekali lagi untuk mencari peluang. Apa? Peluang apa? Kita akan cari peluang untuk sell. Kita akan mencari peluang untuk sell pada zone yang kedua. Okay? So rumusannya secara teknikal dia adalah body boleh pakai, candle, shadow pun boleh pakai. Okay? Body boleh pakai, shadow pun boleh pakai. Valid tak? Siapa yang menggunakan teknik sama macam saya? Siapa yang membuat penandaan SNR sama macam saya? Ada tak? Komen 2. Sama Okay, Chun. Okay. Sampai situ clear? Ada yang tersangkut? Ada yang tertinggal? Saya pun tanda. Saya pun macam tu tanda tu. Tahniah. Tak ada yang tertinggal Semua okey? Kalau okey, komen okey. Saya proceed. Alamak, dah padam pula. Semua okey? Nice. Okay, let's go. So, saya nak pergi kepada macam mana kita nak tandakan SNR. Baik. So, bila kita nak tandakan SNR, benda fobia, okay, ataupun ayat fobia yang kita akan hadapi bila kita trade
of course kita terpaksa menghadap turun naik chart yang kita tak tahu dekat mana ending dia. Okay, sebab kita nampak satu keadaan yang tak clear. Betul. Dekat sini saja korang tengok macam mana. Macam mana. Okay, kita pergi belakang. So, kalau by technical apa yang kita belajar, okay, ini support betul. Ini pun support. Ini resistant. Ini pun resistant. Okay. Katakanlah kita nak guna logik akal kita. Ini pun resistant. Tapi price kenapa tak naik sampai atas? Kenapa price sampai sini dia dah terjun? Okay. Itulah FOMO dekat dalam trading. Okay. Sebenarnya bukan masalah pada market. Masalah kita yang nak market ikut arahan kita. Tapi sebenarnya kita tahu kita ni ikan bilis yang tak menggerakkan pasaran. Kita hanya follow. Okay. Kita hanya follow institusi ataupun jerum-jerum besar yang membuat market movement. Okay. So, first kali bila kita nak buat penandaan, okay, kita kena tahu dekat mana kawasan liquidity. Kita kena tahu dekat mana tempat yang kita panggil sebagai kawasan liquidity. Liquidity ni apa? Liquidity ni adalah kawasan di mana order berkumpul. Baik. Now kita dah faham terma liquidity tu apa. Kita back kepada basic dalam trading. So dalam trading, bila kita nak cari analisa, bila kita nak buat analisa, kita akan tengok sejarah sebelah mana? Kanan ke kiri? Kita akan tengok sejarah dekat sebelah kiri. Betul? Kita akan tengok sejarah dekat sebelah kiri. So, apa yang kita nak tengok dekat sebelah kiri sebenarnya? Apa sebenarnya yang kita nak tengok sebelah kiri? Pertama, kita nak tengok SNR yang significant. Yang kedua, kita nak cari, ni lah. Kita nak cari zone-zone liquidity. Okay, kita nak cari zone-zone liquidity. So, macam mana kita nak identify zone liquidity ni? Jom, let's go. Baik, minggu lepas kita ada belajar apa itu candlestick pattern. Kita ada belajar apa itu chart pattern. So, antara chart pattern yang kita belajar bentuknya lebih kurang. Satu kita panggil continuous pattern. Okay, sama ada dia bullish ataupun dia bearish. Okay, continuation pattern maknanya dia meneruskan trend. Daripada turun dia pergi turun, daripada naik dia pergi naik. Dan satu lagi yang kita belajar minggu lepas adalah reversal pattern. So daripada atas, okay, daripada bearish dia turun. Okay, dia buat DMA. Kemudian dia bertukar arah. Daripada bearish dia pergi kepada bullish. So siapa yang tak join kelas kita minggu lepas, ini adalah zone yang terma saya korang mungkin tak jumpa benda ni kat luar. Ini terma saya sendiri, korang boleh pakai. Ini saya panggilkan sebagai DMA. DMA equals to decision making area. Baik. So dalam trading, tak kisah korang gunakan, okay, tak kisah korang gunakan time frame berapa sekalipun, perkara penting yang korang kena perhatikan adalah DMA area. Kenapa saya cakap DMA area? Sebab first kali bila saya kenal pasti chart, saya kenal pasti DMA area ni adalah satu kawasan yang selalu price akan beri reaksi. Okay, ini adalah kawasan yang selalu price akan beri reaksi. Saya bagi contoh. Sekarang korang nampak satu candle. Okay, korang nampak satu pattern pula. Pattern. Jangan gelak Katakanlah saya tandakan sini sebagai DMA area. Kenapa saya panggil dia DMA area? Sebab dia membuat side away. Okay. Sebab dia buat side away dan dia bersentuhan pada kawasan yang sama. Ataupun kalau saya kecilkan macam ni lah. Okay. So korang boleh nampak ada touching dekat kawasan support. Yang berulang kali. 2. Dan korang boleh nampak dia touching dekat kawasan resistance. 1,
2. Walaupun tak tepat, okay, walaupun ada ternaik lebih sikit, kita anggap dia touch dekat satu kawasan yang sama. Okay, baik. Kalau katakan saya letak satu horizontal line dekat sini. Okay. Kalau katakan saya letak satu horizontal line dekat sini. Korang rasa apa yang korang akan nampak sebelah kiri? Agak-agaknya apa yang korang akan nampak dekat sebelah kiri? Ini praktis pertama saya. Ini praktis pertama saya untuk kenal SNR dulu. Tak tahu? Tak ada yang jawab? New resistant? No. Okay. Saya zoom out. Saya zoom out. Okay, apa yang korang nampak? Pada satu garisan yang saya tandakan dekat sini, satu je tadi. Okay, saya tandakan kat sini. Apa yang korang nampak? Saya pergi pada H4. Apa yang korang nampak? Broken support, DMA. Korang nampak daripada satu zon yang telah berlaku di bahagian sejarah, tempat-tempat ini terjadinya zon untuk korang buy ataupun sell. Saya ambil contoh sini. Okay. Saya ambil contoh dekat sini. Saya ambil contoh dekat sini. Saya ambil contoh dekat sini. Zon yang sama tak? Point of interest, yes. Zon yang sama ke tidak? Nak kita pergi belakang lagi? Alamak, kena subscribe pula. Okay, korang boleh nampak daripada satu penandaan support dan resistance di kawasan DMA pada previous chart berlaku banyak zon-zon yang pernah melekat dekat zon yang sama untuk buy ataupun sell. Okay, soalan saya. Okay, katakan saya padam ni. Saya kata padam ni. Now korang nampak candle ada dekat bawah. Korang nampak candle berada dekat bawah sekarang. Okay, price berada dekat lebih kurang dalam 1.13861. Let's suppose katakan minggu depan. Katakanlah dolar melemah. Candle pun naik atas. Korang boleh guna tak zon yang sama? Korang boleh entry tak dekat sini? Seorang je kata boleh. Yang lain kata tak boleh. Entry jangan dulu. Tapi cari setup boleh. Okay. Kita jangan cerita pasal sharp zone ke apa. Kita jangan cerita pasal sharp entry semua ni. Kita cerita pasal zone. Okay, kita cerita pasal zone dulu. Daripada pemahaman korang, bila saya buat penandaan tadi, korang tengok kat sebelah kiri, di satu zone, pernah berlaku banyak kali swap zone dekat situ. Ada banyak kali berlaku bukan potential lah, dia memang entry zone. So persoalan di masa depan, sekiranya candle masuk semula ke dalam zone yang sama, adakah kita boleh entry? Okay, majoriti kata boleh dan jawapan dia sebenarnya adalah boleh. Memang boleh. Sebab apa? Kena faham dalam konsep trading Konsep trading ni dia mencari liquidity. Dia mencari kawasan-kawasan order berkumpul. Candle akan kejar kawasan-kawasan yang mana ordernya berkumpul. So dekat mana kawasan order berkumpul? Dekat kawasan yang korang tanda tadi lah. Dan seperti yang cakap tadi, bila korang trade, bila korang tandakan SNR, apa yang korang tengok sebelah kiri? Korang akan tengok kawasan yang signifikan, kawasan yang bersentuhan banyak kali, kawasan yang melakukan touch ataupun rejection dan sebagainya di kawasan yang sama. Itulah yang akan jadi korang punya, yang akan menjadikan korang punya indikator untuk korang trade.
Mungkin korang rasa tak faham. Okay, let's suppose katakanlah saya lukiskan macam ni. Okay, saya lukiskan satu keadaan macam ni. Adakah korang akan tanda macam ni? Adakah korang akan tanda macam ni? Siapa yang akan tanda macam ni? Komen satu. Siapa yang akan tanda macam ni? Komen satu. Okay. Kenapa kita tanda dekat sini? Now kita nampak candle yang latest berada dekat sini. Okay? Candle yang latest berada dekat sini. So by right, apa yang kita nampak, let's suppose katakanlah sini satu keadaan di mana dia punya candlestick close. Okay, katakanlah candlestick close dekat sini. So close dekat mana? Close dekat kawasan lantai kita. Kalau kata tadi candle dekat sini, mungkin kita nak cari peluang untuk buy lah. Betul? Kalau kita nak cari dekat sini, mungkin kita nak cari peluang untuk buy. Tapi kita katakan dia dah pecahkan kawasan support yang kita tandakan. So support tadi dah jadi resistant dan dia close dekat situ. So kita akan tandakan. Sebab apa kita tandakan kawasan situ? Sebab kita nampak dekat sebelah kiri kita ada sejarah di mana price pernah banyak kali bersentuhan di kawasan yang sama. Okay. Kita akan cari kawasan-kawasan macam ni. So bila dah break macam ni, okay, apa yang kita tunggu? Kita nak cari peluang untuk dia reversal dan kita sell. So dekat mana kita nak tunggu dia reversal? Di kawasan dan garisan yang sama. Di sini. Setuju tak? Setuju tak korang akan buat macam tu? Setuju Okay, baik. Now, ingat kita tak pergi kepada sharp entry lagi ni tau. Kita bukan nak pergi kepada sharp entry. Kita nak fahamkan apa itu liquidity zone. Okay? Kita nak fahamkan apa itu liquidity zone dan kita nak fahamkan apa itu support, apa itu resistance. So, bila kita lukiskan macam ni, okay? Bila saya lukiskan keadaan chart macam ni, so kita kena faham liquidity zone tu ada dekat mana? Liquidity zone tu ada dekat sini. Okay? Dan dekat atas ni adalah dia punya resistance. Dekat bawah ini adalah dia punya support. So besok, kalau kata kita pergi, orang tanya kita, liquidity zone kau kat mana? So kalau kata kita sebut liquidity zone kita dekat sini, so you are wrong Ini adalah support. Liquidity zone kita adalah kawasan-kawasan yang macam ni. Baru tahu bang So kita akan tunggu dan cari peluang di kawasan sini. So maksudnya dekat sini, katakanlah kita cari peluang untuk sell dekat sini. Okay, dia pun dah buat reversal. Kita pun cari peluang untuk sell. Okay, ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. So kita pun entry sell. Dah cantik. Dia terjun. Dia follow seperti mana yang kita baca. So dekat mana kita nak letak kita punya break kita? Dekat mana kita nak letak break kita? Kita kena letak break kita dekat kawasan sini terlebih dahulu. So sini akan jadi TP pertama korang lah. Ingat dalam trading, bila kita sebut dalam trading ni, kalau korang trade menggunakan SNR, okay, korang bukan gunakan FIBO, korang bukan gunakan moving average, korang bukan gunakan RSI dan sebagainya. Kalau korang menggunakan SNR, so macam mana korang set TP korang? TP korang adalah berdasarkan support yang terdekat. So jangan sekali-kali ambil TP kat sini. Ataupun dekat sini mungkin korang boleh collect separuh dulu daripada profit yang korang dah entry dekat sini. Okay, yang satu lagi korang biarkan dia turun ke bawah. Tapi nasihat saya, close dia. Nasihat saya tutup saja, sebab dalam teknik trading SNR ni korang perlu tahu SNR yang terdekat. Dekat sini bila korang dah sell dekat sini, okay, dan ini adalah support terdekat korang.
Okay, kalau korang tengok sebelah kiri, ini adalah support terdekat korang. Kebiasaannya support terdekat tu adalah confirm TP. Kenapa saya kata confirm TP? Sebab dekat sini lah, okay, lagi-lagi katakanlah dia punya zone sini strong. Okay, ada possibility, ada beberapa possibility yang bakal berlaku. Sama ada, mungkin dia buat sideways sama macam korang tengok sebelah kiri tu. Dia naik atas, dia turun, naik atas, dia turun. Dan mungkin juga dia boleh jadi, dia terus terjun ke bawah. So kat sini jadilah head and shoulder. Okay, so tadi katakanlah korang sell dekat sini. Okay, katakan korang sell kat sini. Tadi korang cakap tutup separuh kan. So korang dah ambil TP dekat sini. Okay, katalah korang masuk 5 layer entry. 10 layer entry. So 5 position korang dah tutup. Lagi 5 tu korang letak BE. BE pula dekat sini. Katakanlah BE dekat sini. Dengan harapan, kalau dia turun, tak apalah. Dia turun, dia kena TP 2. Tapi kalau dia tak turun, at least dia makan BE. Dia break even. Korang tak rugi, tak untung korang berkurang sikit. So, dia naik atas, touch. Faham? Alamak, kalau aku tahu tadi aku close dekat TP 1 tadi. So, dalam trading, perkataan yang kita nak elak adalah kalau. Okay? Dalam trading, perkataan yang kita nak paling elak adalah kalau. Kita nak pergi kepada firm. Train diri kita semakin hari semakin firm, semakin firm, semakin firm. Boleh? Sampai situ clear? Terlalu detail kita? Okey Sekejap je nak 1 jam dah. Dah nak habis dah kelas. Okey, sampai situ clear? Komen 1. Yang mana clear komen 1, kita tengok berapa ramai yang clear. Okay, nice. Jom kita pergi kepada next episode. Sedikit sebelum kita end kita punya live. Saya boleh padam Kita padam lah. Okay, sekejap. Sorry. Okay, sekejap. Kita iklan sekali lagi. Okay, kita iklan sekejap. Baik. Saya nak beri satu journal. Okay, saya nak beri satu journal trading. Ingat journal trading ni dekat sini korang boleh letak dekat mana entry signal korang. Okay, korang boleh letak tarikh. So, satu hari ni katakanlah satu hari ni korang masuk 1, 2, 3 position. So, dekat sini korang boleh catatkan entry signal korang untuk simbol apa. Korang trade GBP USD ke, XAU USD ke, USD JPY ke. So, apa korang punya strategi? Long ataupun short? Nyatakan dekat sini. Risk korang berapa? Exit signal korang berapa? TP korang berapa? Stop loss korang berapa? Dan korang catatkan segala journal korang punya trading untuk hari tersebut. Dan korang boleh jadikan rujukan. Dan benda tu ada dekat dalam buku ni. Saya nak beri 3 orang. Saya nak beri kepada 3 orang yang saya akan pick secara random. Cara dia macam mana? Korang boleh tengok dekat ruangan komen sekarang. Jap. Korang boleh tengok dekat ruangan komen sekarang. So, apa yang korang kena buat hanyalah, okay, pergi follow Telegram Everything Trading Malaysia. Okay, korang boleh scroll dekat situ. Subscribe Everything Trading Malaysia dan saya akan pilih 3 nama secara random yang saya akan PM secara personal untuk saya berikan buku ini. Okay, korang tak akan dapat buku ni dekat mana-mana. Korang tak akan dapat buku ni dekat mana-mana. Okay, dalam ni ada tebal lah. Dalam ni tebal. Okay, yang mana dapat DM daripada kita. Okay. Trading journal. Sekali lagi saya tanya, siapa yang ada trading journal ni? Berapa ramai yang ada trading journal? Tak ada So, kita start. Kita restart balik kita punya trade. Tak ada istilah terlambat. Kita restart balik. Kita buat balik. Okay? Baik. Kita pergi semula kepada chart. Okay. So, bila kau dah faham, kau pula. Webinar last tak dapat lagi journal. Admin, kita minta admin kita yang sedang menonton, please take note. Abang Muhammad Afiq belum terima lagi. Okay?
Abang Muhammad Afiq, please take note, kalau kata nama abang terpilih pada minggu lepas, mungkin team kita ada call, ada message, please abang check balik. Okay, double check balik. Sebab biasanya team kita akan follow up sampai abang angkat. Mungkin dapat call tu abang rasa itu daripada orang lain. Abang rasa tak nak angkat ke apa ke. So please take note, biasanya team kita akan follow up untuk deliver hadiah tu. 2 kali lepas mina saya dah email juga tu. Oh ya ke? So minta team admin kita yang mana sedang menonton kita punya live ni, please take note, abang Muhammad Afiq Fahmi kita belum terima lagi dia punya buku ni buku journal. Buku diary. Abang Afiq ni buku diary rasanya. Sebab journal ni hari ni saja. Okay, kita pergi sikit lagi Kita pergi sikit lagi ke dalam kita punya topik kita pada hari ini. Okay. So hari ni apa yang saya nak share adalah saya nak share macam mana saya membuat analisa. So pertama tadi korang dah nampak saya spot kawasan-kawasan liquidity. Okay, kita identify kawasan-kawasan liquidity. Now, cara kedua adalah biasanya saya akan menukarkan daripada candlestick kepada line. Okay. Alhamdulillah. Kebiasaannya saya akan menukarkan candlestick kepada line. So, bila korang dah tukar candlestick ni kepada line, kita kena ingat dekat sini, dalam setting sini, dia ada beberapa option yang korang boleh nampak. Close, open, high, low, H tambah high tambah low bahagi 2, H tambah low tambah close bahagi 3, open tambah high tambah low tambah close bahagi 4. Kebiasaannya yang ada formula ni, yang korang nampak yang ada formula ni, kebiasaannya ini adalah yang digunakan oleh indikator. Contohnya macam RSI dan sebagainya lah. So dalam kes kita nak fokus kepada 4 ni, dan daripada 4 ni saya menggunakan close. Close bermaksud apa? Close bermaksud close candle. Okay, close bermaksud close candle. Maknanya body. Kalau kita ambil high dekat mana? Kalau kita pilih high tadi, kita akan pilih high. Maknanya dia akan, bucu yang korang nampak ni, okay, bucu atas yang korang nampak, contoh macam ni, okay, dia terbentuk disebabkan paras harga tertinggi yang pernah dicapai. Okay, so bila korang ambil close, dia akan ambil berdasarkan body yang terakhir. Samalah kalau kata kita sebut pasal support, maknanya dia akan pilih yang salah. Okay, bermaksud dia akan ambil sini. So kalau korang tengok dekat bahagian lantai ni, support, kalau tengok bahagian support tu kalau close, kita ambil setting close. Close tu bermakna dia ambil daripada body candle. Kalau korang ambil low, okay, saya ulang balik sini. Kalau korang ambil low ini merujuk kepada apa tu? Dia merujuk kepada shadow. Shadow yang paling bawah. Okay, so please take note, saya menggunakan close untuk tukar line. Biasanya default punya setting, okay, kalau kau tukar daripada candlestick, contoh macam ni, tukar kepada line, normally dia akan set terus kepada close. Okay, normally. Tapi andai kata korang lepas ni nak practice, double check dulu. Tak kisah korang gunakan MT5 ke, korang gunakan trading view. Bila korang tukar kepada line, untuk trading view simple je, korang just klik dekat sini, double klik dekat line ni. Okay, korang boleh tengok price source ni. So pilih close. So kalau saya ambil low, korang boleh nampak dia punya, korang boleh nampak line tu berubah sikit. Kalau saya ambil high pun dia berubah, kalau saya ambil open pun dia berubah. Okay, so kita ambil kepada close. Okay, so apa yang saya buat bila setiap kali saya dah tukar line kepada, daripada candlestick kepada line. Okay, so saya akan cari kawasan yang di mana berlakunya rejection, reflection, price action dan sebagainya. So sebagai contoh, katakan saya ambil kawasan sini. Okay, katakanlah saya ambil kawasan sini. So saya ambil horizontal line dan saya akan buat penandaan. So apa yang korang nampak daripada line ni? So korang boleh nampak dekat sebelah kiri ada significant area. Okay, let's suppose katakan masa tu price dekat sini. Kita sedang menunggu di atas. Okay, katakanlah macam ni lah. Macam ni.
Okay, price tak nampak lagi sebelah kanan. Apa dia nak buat kat sebelah kanan, kita tak nampak lagi. Jadi kita berdasarkan sebelah kiri. Kita tukar kepada line. So, apa yang kita nampak dekat sini? Kejap, mana ni? Hilang pula dia. So, korang boleh nampak satu significant resistance dekat sini. Korang boleh nampak support dekat sini. Korang boleh nampak resistance sekali lagi dekat sini. Dan yang paling penting dekat sini ada zone breakout. Okay. Cukup dekat sini. Korang fokus dekat sini. Korang nampak? Okay. This is the best area. Di mana kawasan banyak kali bersentuhan. Bila kita buat analisa, korang janganlah pergi scroll sampai tahun 1876. Okay? Jangan scroll sampai 1876 ataupun sampai tahun 1990 ke. Kita kena realistik dengan kita punya trade kita. Kita trade ambil 30-50 pip je. Melainkan korang swing lah. Kalau korang swing je, korang kena tengok chart sampai tahun 1960. Itu make sense. Tapi kalau sekadar ambil 30-50 pip, cukup pada time frame H4 ataupun H1. Okay, cari kawasan. Sebab apa? Daripada sini sahaja, sebenarnya dia dah makan beberapa hari. Nampak? Katakanlah saya start daripada sini. Sini dah 24 Januari 2026. Maknanya awal tahun ini. Sampai dekat sini. Bulan Februari. 27 Februari 2026. Good enough dah untuk korang nak tandakan zone support dan resistance korang. Okay. So bila price naik, korang nampak dia reject. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan turun ke bawah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Ada tak apa-apa soalan setakat ni? Penggunaan time frame. Sekejap, saya nampak kat sini komen. Tapi kenapa dia tak naik? Entry kat time frame H4? No. Untuk first kena tengok time frame berapa. Baik. Untuk trade, okay? Untuk trade macam saya cakap tadi, korang kena realistik dulu. Okay, korang kena realistik. First kali korang kena tahu berapa capital korang. Berapa target TP korang. Berapa target SL korang. 3 benda ni dia punya asas dia. Okay, daripada capital korang, korang boleh tahu time frame mana yang korang kena pakai. So, maksudnya dekat sini, bila saya buat analisa, saya akan buat analisa dekat time frame kebiasaannya H1 dan H4. Okay, di mana saya entry? Saya akan entry dekat M15 dan ke bawah. Ini cukup untuk kalau korang buat analisa untuk ambil katakanlah 30 ke 50 ke 100 pips. Ini kalau goal lah Ini kalau kita cerita goal. Mungkin lebih lagi. Okay? Mungkin lebih lagi. Okay, sebenarnya saya tak nak masuk kat sini lagi. Sebab ini dekat topik lebih detail nanti macam mana kita nak kecilkan time frame. Kita dah tanda dekat time frame besar. So macam mana kita nak kecilkan dekat time frame kecil. At the end dia adalah kita nak siapkan kita punya zone. Boleh? Tapi secara asasnya, inilah yang saya gunakan setiap hari. Bergantung kepada modal, TP dan stop loss. Sebab apa? Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab, katakanlah korang entry sell dekat sini. Ini time frame H4 tau. Saya disclaimer siap-siap dulu. Tak ada satu pun teknik yang holy grail. Tak ada satu teknik pun yang holy grail. Holy grail ni apa? Senang faham, confirm profit. Tak ada. No. Kalau ada satu teknik yang confirm profit, bermaksud kalau 1000 orang trader berdaftar untuk belajar trade dan start trade, 1000 orang tu akan stay dan maintain sampai sekarang. Tapi hakikatnya, bila kita cerita pasal dunia trading sebenar, 1000 yang register dan start trade, mungkin tinggal 3 orang saja yang bertahan. Setuju tak? Cuba korang tanya orang kiri kanan korang, berapa ramai yang give up dalam trading. Sebab apa? Dah tanda tu, dah tanda ni, pump.
Macam ni, dia kat sini dah sell sekali terlajak. Sikit je terlajak dia, meninggal dari account. Kalau meninggal account tak apa, dengan owner dia sekali meninggal. Okay, kenapa kita kena pakai time frame kecil? Kita analisa kat time frame besar. Let's suppose katakan kita H4. Modal kita pula berapa? Modal kita 30 USD. 50 lah. Saya percaya dekat dalam ni professional trader. Okay, kita ambil 100 lah. Saya tak suka dengan modal yang kecil ni. Saya tak suka. Sebab bagi saya tak profesional langsung. Dia tak profesional dan tak realistik. 100 lah realistik. Okay. 100. Trade pula gold. Okay. Trade pula gold dekat sini. So price sedang naik ke atas. Korang pun tunggu peluang untuk sell kat sini. Korang pun masuk satu layer dekat sini. Okay. Masuk satu layer dekat sini. Sampai sini. Pam. Dia naik. Dia tinggalkan shadow. Lepas tu dia turun bawah balik. Dia tak payah naik tinggi tu bang. Dia naik tinggi sikit ni je. Kalau kita pergi time frame H4. Tinggi sikit ni je. Kita sell dekat betul-betul line merah ni. Okay. Masuk pula 0.50. Bergantung kepada leverage berapa broker tu bagi. Modal 100. Okay. Entry sell dekat sini. 0.10. Darat 10. Dia naik sikit je bang. Yang ni dia terlajak sikit je daripada line kita ni. Maka, apa terjadi? Maka besoknya, rumah kita tu pun ada buat kenduri arwah. Sebab apa? Account MC. Sikit je dia lajak. So sebab tu, bila modal kita tak setimpal dengan time frame yang kita trade, trust me, sebenarnya kita punya direction tu dah betul. Okay, tapi disebabkan sedikit manipulation dalam pasaran, kebiasaannya dia akan hit kita punya stop loss dulu, baru dia pergi kepada arah sebenar yang kita target. Boleh faham? Okay, now. Ini korang tengok kepada bentuk line. Saya tukar balik kepada bentuk candle. Nampak tak ada shadow? Inilah shadow. Ni, nampak tak shadow ni? Ada shadow ni. Kecil ni. Dekat shadow sini lah. Dekat shadow ni lah kita meninggal. Sebab apa? Time frame H4. Shadow nampak kecil tapi perjalanan dekat time frame kecil besar berapa? Dekat perjalanan dia dekat time frame kecil sebenarnya dia dah makan berpuluh ataupun mungkin dia cecah sampai beratus pip. Okay? Okay. So, itu tujuan kita buat kelas. Kita tak nak burdenkan every week. Okay? Sebulan kita buat 2 kali. Tapi kita tak nak burdenkan dalam seminggu saya absorb everything yang kita ada dalam satu masa. Supaya kita boleh adapt dulu satu-satu pembelajaran kita dalam setiap minggu. Okay tak kelas kita pada malam ni? Ada apa-apa? Semua orang clear? Semua orang okay? Ataupun ada yang apa ni Amar kau ajar apa ni apa ni tadi cacing, betul kau nampak kotak-kotak pula ni apa semua, ada meninggal pula apa semua. Clean and clear. So kita akan pergi part by part. So always remember, dalam setiap basic dia akan ada advance. Rasa macam kejap kan? Selalu macam tu. Sebab kita nak bagi lagi 15 hadiah ni. Ni dah pukul 10. Kita nak bagi lagi 15 hadiah. So cukup kita stop sampai situ dulu. Okay? Cukup kita stop sampai situ dulu. Sekali lagi saya nak minta, okay, siapa yang belum join lagi kita punya Telegram, okay, yang belum menyertai Telegram saya, itu sebenarnya secara teknikal Telegram saya lah. Saya yang menguruskan everything dekat situ. Okay, korang boleh nampak video-video dekat atas tu. Itu adalah video-video yang saya buat. Kebiasaannya saya akan buat ulasan tentang technical analysis, saya akan buat ulasan tentang isu-isu fundamental, hal-hal semasa. Yang terbaru kalau korang boleh tengok dekat atas tu, isu IBM. Okay, siapa yang tak tahu IBM ni adalah satu syarikat komputer yang dah lama dah, pioneer tahun 1980-an lagi. Okay, bekerjasama dengan OpenAI. OpenAI ni siapa? Yang ChatGPT yang korang mungkin ada guna setiap hari itulah. So OpenAI ni dia menawarkan servis AI dan IBM ni adalah satu syarikat komputer. So apa maksudnya dekat situ? Diorang buat satu collaboration. Collaboration di mana kalau dulu IBM, contohnya dia buat katakanlah dia buat satu software, kemudian kena hack dengan hackers. Okay, kalau dulu dia terpaksa panggil pakar IT dia untuk trace dekat mana
Okay, dekat mana virus tu melekat daripada setiap every single line dekat dia punya coding tu. Tapi dengan teknologi yang terkini sekarang ni, dia collaborate dengan AI, dia nak minta open AI untuk hantar dia punya askar AI dia untuk trace setiap masalah-masalah yang diorang hadapi setiap kali diorang develop ataupun membangunkan sesuatu software. So it's a very hype punya cerita. Okay, kalau dulu saya takut, saya takut kalau cerita pasal benda macam tu. Saya takut sampai satu masa kepakaran manusia makin lama makin tidak digunakan. Korang just imagine dulu kena apa kita panggil, kena attack virus, terpaksa panggil pakar IT apa semua. Sekarang kau hantar satu bot AI je kat dalam tu, dia akan pergi cari cacing tu sampai dapat, sampailah fix all the bugs dekat dalam tu. So gila tak? Okay, so itu yang contoh-contoh cerita yang saya sampaikan dekat dalam kita punya Telegram channel. So jangan lupa subscribe, link yang saya dah bagi dekat dalam ruangan chatting. Okay, saya akan juga share daripada masa ke semasa apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan, promo-promo dan sebagainya dekat dalam grup Telegram itu. Okay, dan korang boleh ambil link Telegram tu, share dekat kawan-kawan dekat luar sana yang mana belum menyertai ataupun yang belum mengenali saya. Mungkin korang rasa belajar dengan saya lebih mudah faham ke apa ke. Okay, korang rasa ada kawan-kawan dekat luar sana yang korang rasa aku kena introduce ni, dia dekat Amar ni. Okay, share saja link-link tu dekat kawan-kawan. InsyaAllah dekat dalam tu saya akan cuba sampaikan seberapa banyak ilmu dan juga manfaat yang saya boleh sampaikan dekat kawan-kawan semua. Baik, minggu-minggu sebelum ini kita bagi giveaway pada penghujung webinar kita. Okay, tapi ada perbezaan pada kali ini. Kalau sebelum ni kita bagi buku nota, okay, kita ada bagi buku ni, eksklusif diary daripada Thorax. Kemudian kita ada bagi t-shirt eksklusif. Kali ni kita tak umumkan apa yang kita nak bagi, tapi kita nak cari 15 orang pemenang. Okay, kita nak cari 15 orang pemenang. Are you ready? Adakah anda ready untuk jadi sebahagian daripada 15 orang pemenang? Okey, terima kasih. Alright, so bersedia? Satu soalan, saya nak shortkan je, very simple. Satu soalan, saya akan pilih 2 pemenang. Hai, Loh Beng ada angkat tangan ke? Yes, can I help you? Anything question? Ataupun you tertekan? Oh, saya nak menang. Okey. Okey, angkat tangan tu merujuk kepada saya nak menang. Okey. I thought ada soalan pasal kita punya kelas tadi ke apa? Okey. Kita lupa siapa angkat tangan paling laju. Okay, very nice guys, very nice. Sekejap bagi saya time sekejap, setting sikit. Sekejap ya, bagi saya time sikit. Aduh, time-time ni lah dia nak buat hal. Okay. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Korang kena ingat tu benda siapa yang pernah join kita punya webinar sebelum ni. Okay, korang kena get ready dengan kalkulator. Soalan pertama kita, satu soalan untuk 2 pemenang, kita nak pilih 15 orang pemenang. Baik. Soalan pertama berbunyi begini. Apakah maksud DMA? Okey, Kak Diana. Kak Diana yang pertama dan juga Muhammad Fazli. Okey, saya catat dulu. Alamak, mana pen saya ni? Kak Diana dan juga Muhammad Fazli bang. Muhammad Fazli. Baik. Soalan seterusnya. Sebelum saya nak tandakan analisa dalam satu chart yang ada candlestick.
Okay. Pembukaan yang pertama, candlestick. Saya akan tukar kepada apa? Sebelum saya tanda. Oi, lajunya. Sekejap. Jangan laju sangat. Afiq Adli yang pertama. Afiq Adli yang pertama, yang juga Abang Sabarudin Ramli. Bukan close ya Kak Diana ya. Bukan close. Kita tukar daripada candlestick kepada line. Okay. Soalan seterusnya. Bila saya dah tukar daripada candlestick kepada line, apakah setting yang saya pilih untuk line tersebut? Laju. Sekejap. Kak Diana mesti marah. Oh, dia dapat. Kak Diana. Tak maaf Kak Diana, bukan saya tak nak ni, tapi kita bagi peluang kat orang lain Walaupun Kak Diana tempat kedua ni. Boleh Kak Diana? Saya nak bagi kepada Abang Fazli pun sama juga. Abang Muhammad Fazli. Saya nak bagi kepada Abang Benedict, Abang Benedict dan juga Awi. Boleh? Boleh Kak ya? Kita bagi semua merasa. Alright, thank you. Buka SNR ya. Okay, dah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita nak cari lagi berapa ni? Nak cari lagi 8. Okay, soalan seterusnya. Saya selalu ada masalah dengan nak bagi soalan ni tau. Setiap bulan, setiap minggu kalau saya buat ni, saya selalu ada masalah. Sebab kadang-kadang soalan saya tu dia memerlukan jawapan yang panjang. Jadi agak payah saya nak tanya soalan tu. Okay, baik. Jawapan dia. Dalam candlestick pattern. Okay, dalam candlestick pattern ada 2. Satu kita panggil continuous. Satu lagi Kak Diana ni pantas betul tangan dia. Dengan Abang Fazli ni, 2 orang ni tadi asyik menang je ni. Dia asyik leading je. Okay, walaupun Abang Fazli salah. Jawapan dia adalah, sekejap, saya pilih seorang je lagi. Ramai tak betul ni. Sekejap. Ejaan yang tak betul saya tak kira Ejaan tak betul saya tak kira. Saya pilih Abang Roslan Muhammad Noh. Abang Roslan Muhammad Noh. Abang Muhammad Zihin, minta maaf bang. Bukan reversal bang reversal. Tangan tu mungkin terlaju sangat. Daripada L jadi K. Dan satu lagi saya nak pilih Abang Zihin. Abang Zihin sekali lagi. Dia repair. Dia repair dia punya ni. Ingat saya tak ada bias dekat mana-mana kat sini. Okay, saya tak ada mana-mana bias kat sini. Saya pilih secara rawak. Okay. Seterusnya. Siapa lambat dia memang tak dapat. Sediakan kalkulator sekarang. Alright. 800 campur 900 campur 650 campur 980 campur 320 campur 300 bahagi 2. Salah. Semua salah. Okey. Kita ada seorang je yang betul. Tapi dia dah dapat. Okey. Kita ada satu, 2. Yang ni saya terpaksa pilih satu je sebab jawapan yang betul adalah... Okey. Now dah ada. Kita pilih Abang Love Bank. Jawapan dia adalah 3,800 3,800. Love Bank. Tak sia-sia bang angkat tangan tadi. Dan satu lagi. Kita pilih Abang Razmi Latif. So dah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nak cari 5 lagi. Okey, tadi saya ada sebut
Okay. Konten terakhir saya post dekat dalam saya punya Telegram berkenaan IBM. Collaboration dengan siapa? IBM collab dengan siapa? Okey. Abang Benedict. Abang Benedict dan juga okey, Abang Fazli dah ambil. Abang Muzaffar Ismail Abang Muzaffar Ismail. Okay, baik. OpenAI Nice. Maknanya semua alert apa yang saya cakap tadi. Okay, soalan terakhir ni very simple. Okay, saya nak pilih lagi 2 pemenang last. Dah berapa ni? Tapi saya dah menang sekali tadi. Oh, iya ke? Lah. Minta maaf lah, Abang Benedict. Thank you Abang Benedict sebab ni. Sebab transparent. Saya pilih Abang Hakimi lah Hakimi KB. Hakimi KB. Abang Hakimi, say thank you to Brother Benedict. Asal semua laju ada. Nama saya Satish bang. Saya guna link Fazli. Wah, sanggup ya. Okey, soalan terakhir Soalan terakhir. Dengan pantas, sediakan kalkulator anda. 1, 2, 3, 500 campur 500 campur 600 campur 530 campur 999 campur 987 campur 1000 darab 2. Salah. Tak ada siapa lagi. Salah. Oi, satu pun tak betul ni. Satu pun tak betul. Okey, saya tunggu 2 jawapan lagi. Kalau tak betul juga, saya akan bagi soalan lain. Okey, rasanya tak ada Jawapan dia adalah ni. Okey, jawapan dia adalah ni. Dekat dah tu. Okey, last kali soalan ni saya bagi yang paling simple. Tapi saya nak nama penuh dia. Okey, saya nak nama penuh, tak nak singkatan. Sebab saya nak tengok tangan siapa type paling laju. Okey. Soalan dia berbunyi. Apakah nama Telegram channel yang saya suruh korang subscribe tadi? Nama penuh. Nama penuh sahaja. Wih, laju. Abang Fazli nanti saya bagi abang something. Abang banyak kali menang ni bang. Jangan lupa follow kita punya Telegram, nanti saya cari abang. Saya nak bagi abang something. Abang Muzaffar Ismail, dah dapat belum? Abang Muzaffar Ismail belum dapat lagi Saya letak nama Abang Muzaffar Ismail. Muzaffar Ismail dah. Muhammad Afiq dah, Muhammad Afiq. Muhammad Afiq belum Okay, Abang Muhammad Afiq. Dia perform dari tadi, Abang Fazli ni. Dan juga saya bagi kepada, jap, lepas Muhammad Afiq yang terdekat adalah Fairul Izzat. Okay. Fairul Izzat. Okay, cukup. Okay, Muhammad Afiq saya dah masukkan. Lambat Arslan. Alright. Okay, nama-nama yang saya pilih tadi. Okay, nama-nama saya pilih tadi, ingat saya akan, tim kita akan hubungi anda. Okay, tim Torex akan hubungi anda. So, pastikan anda jawab panggilan. Okay, kalau tak, kita akan serahkan kepada nama orang lain. Okay, so tim Torex boleh ingat, ada beberapa aduan tadi. Yang mana dah pernah menang sebelum, yang mana ada pernah menang sebelum ni, dekat webinar sebelum ni, masih lagi belum terima. So, please take note, contact balik dekat klien kita yang baru sebut tadi. Baik guys, sekali lagi last, ingat 15 hadiah tadi kita dah serahkan. Yang ni saya belum serahkan lagi. Yang ini daripada pilihan tangan saya sendiri. Siapa yang masih lagi belum subscribe kita punya Telegram channel, korang boleh pergi cari Everything Trading Malaysia. Okay, Everything Trading Malaysia. Last sekali lagi saya nak post dekat dalam ni.
Alamak, sekali lagi last. Sekejap. Siapa yang masih lagi belum menyertai kita punya everything trading kita, korang boleh pergi kepada link ni, follow dan subscribe kita punya Telegram channel kita. Okay guys, terima kasih banyak. Saya harapkan, so macam mana kita punya pembelajaran hari ni, okey ke? Semua okey? Semua berpuas hati ke? Ada tak dapat ilmu-ilmu baru pada hari ni? Boleh tak saya nak minta feedback sikit? So dekat situlah saya tahu saya sampaikan itu benda yang target knowledge yang korang nak ataupun tidak. Dapat ya? Mantap. Thank you so much. Diamlah Satis. Alright. So insyaAllah minggu seterusnya pada 7 Julai, kalau tak silap saya, 7 Julai adalah next webinar kita. So korang akan dapat notification daripada kita. So jangan lupa daftar. Sebab kalau korang tak daftar, korang tak dapat join kita punya next webinar. Again, terima kasih kepada yang menyertai kita pada hari ni. Korang sudi spend time korang 1 jam setengah. Tadi target 1 jam je. So insyaAllah minggu depan kita akan bawakan topik yang lebih baru. Dan mudah-mudahan daripada topik ini kita dapat meningkatkan lagi knowledge kita dalam kita punya teknik-teknik kita dalam trade. Okay? So, seperti biasa sebelum saya akhiri saya punya webinar, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah ada rezeki saya nak jumpa korang semua lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum dan bye-bye.